الوكيل على الله توكلنا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لرضا الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفية هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علم الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علم وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتى فافتح لنا يا الله بالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلاصا جميلا إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dimuliakan oleh Allah, insan pilihan-pilihan Allah, hamba-hamba Allah yang mendapat perhatian yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, alhamdulillah. Segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang mengkehendaki mempertemukan kita pada malam ini di dalam satu ruangan majlis yang sangat-sangat mulia dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka yang menghadiri majlis ilmu ini, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merupakan tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala, yang mana insya-Allah Allah taala menghidangkan dengan jamuan-jamuan yang tidak ternilai harganya, iaitu rahmat Allah, maghfirah, keredaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi untuk kita mendapatkan segala kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntut ilmu, pertama-tama sekali hendaklah kita jaga niat kita. Betulkan niat kita, betulkan qasad dan tujuan kita mendengar majlis ilmu, menjaga adab yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambungan kitab kita malam ni, kitab Minhajul Abidin. Malam ni kitab Minhajul Abidin. Yang nak beli kitab boleh klik dekat back tu. Tu gambar kitab dah ada kat situ. Saya paparkan kat situ, boleh beli. Jadi bila kita belajar mengaji kitab ni, kita seronoklah, kita boleh rujuk. Bila ketinggalan, kita dengar rakaman semula, kita boleh ulang-ulang insya-Allah. Muka surat berapa? Ustaz 93. Kitab tu dah Ustaz 83 dan 91. Jawi 32, Rumi ada yang 83, ada yang 91. Ya, ada yang apa, bahasa English ada tak ada? Belum lagi, belum. Mana tahu? Ingat orang putih tak ngaji tasawuf? InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perenggan berapa? Inilah berarti Uzlah. Bismillahirrahmanirrahim. Harapkan semua sahabat-sahabat semua sihat insya-Allah. Sihat afiat insya-Allah. Baik, lupakan benda-benda lain, hadirkan hati kita insya-Allah dalam majlis ilmu,
mudah-mudahan insya-Allah dengan masa yang singkat ini kita mendapat keberkahan ilmu insya-Allah. Amin ya rabb. Dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat tuan pengarang kitab Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dengan berkat Allahumma salli ala sayyidina Syekh Daud bin Abdullah Fattani yang menghuraikan, yang menterjemahkan kita ni, sehingga kita dapat mengambil manfaatnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan inilah yang telah tersebut erti uzlah, yakni yang dikehendaki dengan uzlah. Uzlah ni suatu kelakuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uzlah ini suatu perkara ataupun jalan penyelesaian bagi hamba-hamba Allah yang ingin menyelamatkan diri mereka ataupun nak melepaskan diri mereka daripada gangguan ibadat, iaitu makhluk. Ada 4 perkara yang menjadi pengganggu ibadah sehingga kita tidak dapat melakukan ibadat dengan sempurna. Boleh beribadat tapi nak sempurna tak boleh. Kenapa kita tidak boleh beribadat dengan sempurna? Bukan tak boleh ibadat langsung, boleh beribadat tapi sempurna tu tak dapat. Kerana diganggu oleh 4 perkara. Yang pertamanya dunia. Dunia, yakni kita sibuk, kita bimbang, fikiran kita bimbang, hati kita bimbang, tubuh badan kita bimbang, mencari, berusaha sesuatu yang perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat itu dunia. Kita bersibuk, berbimbang, menghabiskan masa kita, masa muda kita, sehinggalah ketua, masa kita 24 jam, masa kita setiap minggu, masa kita setiap bulan, sepanjang tahun kita bersibuk, berbimbang, menggunakan masa-masa itu untuk mencari ataupun mengejar sesuatu yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Sebenarnya keperluan untuk ibadat tu dia tak perlukan modal yang banyak. Mana sesuatu yang nak menolong kita untuk buat ibadat tak perlu kepada duit yang banyak, tak perlu kepada kekayaan pun. Contohnya, untuk kita beribadah kepada Allah, menutup aurat, tidak perlu wang ringgit yang banyak untuk membeli pakaian yang mewah. Cukup dengan pendapatan yang sederhana kita boleh mendapatkan pakaian untuk menutup aurat. Jadi apabila keinginan kita ingin mendapatkan pakaian yang megah-megah, yang mewah-mewah, yang mahal-mahal, ini yang dinamakan dunia. Lebih daripada qadar hajat untuk ibadat, dia dah lebih kepada hawa nafsu nak berseronok. Nafsu nak berseronok dengan kemegahan, nafsu nak berseronok dengan jenama contohnya. Begitulah juga kediaman. Untuk menjalankan tanggungjawab, contoh kita sebagai seorang suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak dengan memberikan tempat tinggal. Bukan bermaksud tempat tinggal yang mewah. Cukup dengan tempat tinggal yang sederhana, sewa, pinjam, ataupun dia beli, ataupun dia buat sendiri. Bukan bermaksud mewah. Tapi nafsu kita ingin kediaman yang mewah. Bila nafsu kita ingin kediaman yang mewah, terpaksa kita berusaha mencari duit lebih daripada waktu yang sepatutnya. Jadi habis waktu kita. Tadi yang pertama, kita kena cari duit banyak kerana nak memiliki pakaian yang mewah-mewah. Kemudian perlukan lebih masa untuk mendapatkan kediaman yang mewah, kenderaan yang mewah, makan minum yang mewah. Ini yang menjadikan asbab kita habis masa. Masa kita habis sebab nak menunaikan impian nafsu tadi tu, yang nak bermewah. Cuba kita perhati balik. Kenapa sekarang ni kita terpaksa kerja lebih daripada waktu yang sepatutnya? Kerana nak membayar sesuatu yang kita dah buat. Nak kena bayar kenderaan, nak kena bayar rumah,
nak kena bayar pakaian yang mahal-mahal dan macam-macam lagi. Jadi kita yang cari penyakit sebenarnya. Kita yang cari Penyakit. Kita yang cari penyakit. Islam dah jaga awal-awal. Islam suruh qanaah. Islam suruh berzuhud. Berzuhud maknanya jangan mencari sesuatu yang lebih-lebih daripada qadar hajat untuk ibadat. Tapi kita abaikan benda tu. Kita turutkan keinginan nafsu yang nak bermewah-mewah. Walaupun bukan niatnya nak menunjuk kepada orang dah. Tapi menjadi kesukaan dia. Dia suka pakai pakaian yang hebat-hebat. Bukan dengan niat nak menunjuk dah. Ni kita bukan cerita nak menunjuk dah. Saya suka pakaian yang mesti nak pakai yang berjenama. Mesti yang mewah. Kalau tak mewah saya tak nak pakai. Contohnya saya tak seronok nak pakai. Adakah tujuan saya pakai pakaian mewah tadi sebab saya nak berlagak sombong dengan orang fakir miskin? Tak, bukan. Keinginan saya macam tu. Nampak tak? Jadi saya terpaksa bekerja lebih daripada waktu yang sepatutnya, kerana pada adat nak mendapatkan benda yang mewah-mewah ni, yang berjenama ni harganya harganya mahal. Bila harganya mahal, perlukan waktu bekerja yang lebih. Dapat pula kita orang biasa-biasa ni kalau orang yang ada pangkat jawatan dia lain. Dia tak perlu banyak masa dengan tanda tangan dia dah dapat ratusan ribu ringgit. Kita lain, kita terpaksa habiskan masa pagi petang tak cukup untuk cari buat overtime, lepas tu buat part time lagi, habis masa kita. Tu yang dinamakan dunia. Dengan sebab itu kita dah tak ada masa nak pergi belajar agama, tak ada masa dah. Masa dah habis. Sepatutnya kita kerja 8 jam aja, pada adat cukup dah. Tapi oleh kerana nakkan kemewahan tadi, nak mendapatkan atau mengejarkan kemewahan tadi, keinginan anak bini kita tak masuk lagi. Kita pun nak mewah-mewah, anak bini kita pun nak mewah-mewah. Nampak tak? Jadi perlukan modal yang banyak. Maka kena kerja lebih daripada waktu yang sepatutnya. Habis masa kita. Daripada muda sampai tu habis. Tak ada masa untuk beribadat. Tak ada masa untuk menuntut ilmu. Cuba kita tanya kawan-kawan kita. Tanya mereka nak belajar tak? Nak. Jomlah. Tak ada masa lah. Nampak? Tak ada masa. Mana pergi masa? Habis digunakan untuk bekerja tadi. Tu jawapan dia. Salah kita sendiri kerana mengikut keinginan nafsu. Tak boleh kawal, tak boleh sabar maksudnya. Maka nak menyelamatkan diri daripada penyakit, daripada gangguan yang namanya dunia tadi, maka perlulah kita memiliki sifat zuhud di dalam hati. Makna bencikan perkara yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Kalau kita fikir benda ni kalau tak ada pun aku tetap boleh beribadat, jadi tak perlulah. Benda ni kalau aku tak pakai pun tak ada menjejaskan ibadat aku. Makna tak mengganggu masa semayang aku, tak mengganggu masa menuntut ilmu aku. Jadi tak perlulah benda ni. Nampak tak? Boleh faham tak? Makna tidak menginginkan perkara-perkara yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Benda yang tak tolong ibadat, tak mau maksudnya. Itu dah dekat-dekat dengan zuhud dah. Kerana hakikat zuhud yang sebenar-benar langsung tidak ada keinginan dalam hati terhadap benda-benda tadi. Tak ingin. Macam kita ni boleh jadi peringkat ingin tapi tahan. Ingin. Kalau orang tanya nak mewah tak? Nak. Nak yang hebat-hebat tak? Nak rumah hebat tak? Nak pakaian hebat tak? Nak. Cuma tahan. Itu belum zuhud lagi. Itu bukan zuhud lagi. Itu baru permulaan nak ke zuhud. Permulaan nak ke zuhud. Belum zuhud lagi. Cik, tak apa cik. Tak apa. Apa pula lambat pula? Baru je ni. Maka kalau kita tak nak masa kita habis dengan dunia, kena zuhud. Kalau tak, masa kita akan habis dengan urusan-urusan dunia yang tak penting untuk ibadat. Itu ubat dia. Macam mana nak ubat penyakit dunia tadi, cintakan dunia, kena zuhud. Kemudian makhluk. Makhluk ni di antara penyebab yang mengganggu kita beribadat. Kita tak boleh beribadat dengan sempurna kerana diganggu oleh yang namanya makhluk.
Kadang-kadang kita nak ikut perintah Allah, kita mikirkan apa orang cakap. Kita sanggup meninggalkan perintah Allah kerana nak jaga hati orang lain. Kita sanggup tak semayang, kita sanggup tak mengaji, kita sanggup dedahkan aurat, kita sanggup tak tutup aurat. Kerana apa? Takut orang kata macam-macam. Takut orang kata macam-macam. Itu contoh manusia mengganggu. Manusia ganggu. Macam mana cara dia? Macam mana cara kita nak menyelamatkan diri daripada gangguan yang namanya makhluk ni? Dengan beruzlah, yakni mengasingkan diri daripada mengasingkan diri daripada makhluk. Itu cara dia. Macam mana kita nak tekun dengan ibadat, nak menumpukan perhatian pada ibadat? Macam mana kita nak menyelamatkan diri kita daripada gangguan manusia? Maka kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, hendaklah kita beruzlah. Minta maaf. Hendaklah kita beruzlah, mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Muka surat apa tadi? 83. Mengasingkan diri. Kalau kita tak asingkan diri, kita nak bercampur pagi, petang, siang, malam dengan manusia, memang kita tak akan boleh buat ibadat. Nak jumpa kawan dia, pagi dah jumpa kawan, tengah hari dah jumpa kawan, petang nak lepak dengan kawan, malam nak keluar lagi dengan kawan-kawan. Daripada tua, orang muda sama ni. Orang tua dengan kawan-kawan tua dia, yang muda dengan kawan-kawan muda dia, yang remaja dengan kawan remaja dia. Jadi kita tak boleh nak beribadat, tak boleh nak menuntut ilmu, contohnya tak boleh hadir majlis ilmu kerana nak meraihkan kawan-kawan tu. Biasa nak bercampur dengan orang. Jadi macam mana cara dia? Kena uzlah, mengasingkan diri dengan manusia pada waktu-waktu yang tertentu. Dulu dia dah sembang panjang dah bab uzlah ni. Jangan lupa lah, sebab tu kena ada kitab, boleh tengok balik. Kalau tak ada kitab, kita tak nak tengok. Tengok balik bab uzlah tu. Yang dimaksudkan dengan mengasingkan diri ni, mengasingkan diri macam mana? Takut kita salah faham pula. Mengasingkan diri kenapa? Kenapa disuruh asingkan diri daripada makhluk? Kenapa disuruh asingkan diri daripada makhluk? Jangan bercampur dengan manusia. Kenapa? Kerana kita dah mulia, kerana kita dah baik, kerana kita dah berhijrah, kerana kita dah soleh, kerana kita dah semayang, kerana kita dah dekat dengan agama. Sebab tu disuruh tinggalkan manusia lain yang hina, yang kotor, yang jijik, yang dosa. Macam tu? Bukan. Kalau begitulah niat kita mengasingkan diri, kita telah disesatkan oleh syaitan. Kita dah disesatkan oleh syaitan kalau kita mengasingkan diri daripada manusia kerana memandang diri kita telah lebih mulia daripada orang lain, kawan-kawan kita. Maka sebenarnya kita telah disesatkan oleh nafsu dan syaitan. Dah tu uzlah kenapa? Beruzlah kerana nak menjaga diri daripada fitnah. Sebab kita tak kuat. Kita tak kuat. Kalau bercampur dengan manusia, kita tak kuat. Kita akan leka, kita akan lupa daripada tanggungjawab yang dipikulkan oleh Allah. Bukan mengasingkan diri sebab kita dah mulia, bukan. Na'udzubillah, minta jauh. Minta Allah jauhkan hati kita daripada ada perasaan ataupun sifat yang macam tu. Tu namanya penyakit takabbur, sombong. Aku sekarang ni dah tak kawan lagi dah dengan geng-geng lama tu. Tak campur lah dengan geng-geng tu. Itu semua kaki ketum semua aku dah tinggal. Itu semua kaki ketum tak boleh pakai ya. Aku sekarang dah semayang. Sekarang aku dah mengaji dah. Sekarang aku solat 5 waktu jemaah tak tinggal dah. Buat apa nak campur geng-geng ketum? Itu salah. Kalau kita mengasingkan diri kerana itu salah. Kita mengasingkan diri sebab nak baiki diri, bukan sebab mulia, faham? Jaga baik-baik. Dalam hati kita ni tipu daya dia halus. Kadang rasa macam betul, kadang rasa macam betul, rupanya disesatkan. Baik. Dan inilah erti uzlah, dan asingkan. Dan asing yang kami maksudkan di dalam menyatakan diri yang uzlah. Tiada kami kehendak mengasingkan diri dan tempat. Sebab uzlah tu ada macam-macam kan? Ada macam-macam peringkat, ada macam-macam jenis uzlah. Ada yang tinggalkan manusia sama sekali. Ingat tak dulu?
tinggalkan manusia sama sekali, tak campur manusia sama sekali. Itu satu jenis. Ada tu uzlah dalam bentuk duduk bergaul dengan manusia. Duduk bergaul dengan manusia. Tapi bercampur dalam hal-hal kebaikan, kebajikan sahaja. Macam orang yang diperlukan, dia seorang laki-laki yang ada ilmu, contohnya dia diperlukan oleh masyarakat, walaupun bukan semua, tapi ada segelintir masyarakat yang memerlukan ilmu manfaat daripada dia, maka haram dia mengasingkan diri sama sekali, tinggalkan manusia, pergi duduk atas puncak gunung sana beribadat contohnya. Haram hukumnya, tak boleh. Kerana dia masih lagi diperlukan oleh manusia yang tertentu untuk mengambil manfaat ilmu daripada dia. Maka faham olehmu yang demikian itu, yarhamukallah. Fahamkan baik-baik maksudnya. Kalau kita tak faham betul-betul masalah uzlah ni, nanti kita tertipu. Kita berasa uzlah kita macam betul, rupanya disesatkan oleh syaitan pula. Dah uzlah mengasingkan diri. Padahal contohnya diri kita tak lepas lagi fardu ain. Tak nak campur manusia, nak beribadat seorang-seorang, dalam keadaan kita ilmu pun tak ada. Akidahnya entah ke mana, syariatnya entah ke mana, sifat mazmumah mahmudah pun tak boleh nak bezakan, macam mana nak baiki penyakit hati pun tak tahu, tapi nak duduk seorang-seorang beribadat. Tu tertipu. Itu uzlah tanpa ilmu nama ni. Sebab tu dalam bab uzlah dulu diuraikan makna asingkan diri daripada manusia, daripada perbuatan ataupun aktiviti yang maksiat, yang tak baik. Ada pun aktiviti yang baik disuruh campur. Solat berjamaah campur manusia, kenduri kendara yang baik-baik, yang tak ada maksiat campur, program yang baik-baik campur, solat berjamaah campur, solat Jumaat pergi. Selain daripada tu, tinggalkan manusia. Kerana kita ada urusan dengan Allah. Ada urusan dan tanggungjawab kita dengan Allah. Itu yang dimaksudkan di sini. Dan padanya kata Ibrahim Al-Adham rahimahullah ta'ala, jadikan olehmu seorang diri hal keadaannya di dalam perhimpunannya manusia, dan daripada Tuhanmu mempunyai berjinak-jinak, dan daripada manusia liar, yakni daripada mereka itu, makna bercampur dengan manusia padahal hatinya liar daripada manusia. Dia duduk campur dengan manusia, tapi hatinya tak ada dengan manusia. Hatinya dengan Allah. Hatinya sentiasa dengan Allah. Cuma tubuh badannya sahaja yang bergaul, bercampur dengan manusia. Sebab tu apabila dia akan bercampur dengan manusia tadi dalam hal yang baik-baik, dalam program yang baik-baik, solat jemaah, solat Jumaat, majlis ilmu, dia akan pergi, dia akan campur makhluk. Ada pun aktiviti yang larau makna yang sia-sia, yang tak ada, yang sia-sia. Tahu tak sia-sia? Sia-sia ni bukan haram. Sia-sia ni semata kosong. Kalau borak kosong, borak kosong tu mana borak yang sia-sia. Tapi kalau dah isinya mengumpat, itu bukan kosong, itu dah terisi dengan dosa. Kita kata mari borak-borak kosong, jom kita sembang-sembang kosong, maknanya sembang yang tidak mendatangkan kebajikan dan tidak melibatkan dosa. Itu sembang kosong. Tapi kalau kita kata sembang kosong tapi dah sebut sianu, itu bukan kosong. Itu dah terisi dengan dosa. Faham baik-baik. Borak kosong lain, borak dosa. Borak kosong lain. Borak kosong ni dia tak dapat pahala pun. Mana kalau kita tak cakap benda tu, tak dapat kebajikan pun dan tak berdosa. Tapi kalau kita bersembang, kita berborak, mendatangkan pahala, mendatangkan manfaat, itu kebajikan, itu berkata-kata yang kebajikan. Ataupun kalau kita bersembang melibatkan contohnya umpatan, fitnah, itu dosa. Tapi sembang kosong-kosong, cerita pasal makan, cerita pasal ikan, cerita pasal kumbang, cerita pasal ayam, itu sembang kosong. Cerita pasal ayam, cerita pasal ayam, cerita pasal ikan, cerita pasal ikutlah, cerita pasal jalan-jalan, tu kosong. Tak ada dosa pun cerita pasal ikan, dan tak berdosa pun cerita pasal ikan.
Tapi kalau kita sembang, cerita pasal ikan, kita kutuk kawan kita. Dia tu si kumpau kita. Kawan kita tu tak boleh harap. Kau jangan kawan dengan dia. Dia bukan pandai mancing. Itu ngumpat. Itu dah bukan bual kosong. Itu dah dosa. Itu dah dosa. Kemudian maka jika dikata orang, apa kamu kata di dalam madaris, yakni tempat pengajian ulamaul akhirah, dan segala punak, yakni khalwat, tempat orang sufi, dan tempat segala salikin tariqil akhirah, dan duduk ia seorang padanya. Macam mana pula yang kita nak katakan, boleh tak kita nak duduk di dalam madrasah, dalam pondok, dalam pondok ataupun dalam kawasan pengajian, dalam perkampungan pengajian, ataupun duduk di tempat-tempat ahli sufi, ataupun duduk di tempat ahli ibadah. Macam mana pula? Boleh tak nak duduk tempat macam tu? Nak campur gaul dengan orang-orang macam tu lah maksudnya. Sebab asal maksud tadi uzlah ni makna mengasingkan diri daripada manusia. Tapi lalu keluar soalan, boleh tak kita nak pergi pondok, duduk pondok, boleh tak? Tilu belum jawab ni. Semangat. Kenapa tadi dah makan coklat Dia kan budak-budak kalau makan coklat dia jadi hyper kan. Budak-budak ni. Budak-budak ngaji. Umur tua lah. Umur tua lah. Budak-budak dalam pengajian. Kita sama je. Kita budak-budak dalam pengajian. Tu. Baik. Apa tadi? Lupa dah. Duduk pondok boleh tak nak duduk pondok? Kat pondok tu kan ada manusia juga. Kata tadi asing daripada manusia. Boleh ke nak duduk pondok? Ataupun nak pergi tempat-tempat ahli sufi beribadat? Boleh tak? Maka ketahui olehmu. Ni jawapan dia. Bahawasanya yang demikian itu ialah jalan yang terlebih sangat elok pada kelakuan ini. Itulah yang terlebih baiknya. Itulah yang sepatutnya. Sebab tu kita pondok kita tu, kita dah bagi tahu hari tu. Pondok kita tu Tok Guru dah siapkan tanah-tanah lot untuk nak buat rumah kat situ, duduk di situ, bawa keluarga di situ supaya duduk dalam suasana pengajian. Pakat-pakat pindah pondok belakang. Boleh kat pondok kita memang ada tanah-tanah lot, memang disiapkan. Siapa nak duduk pondok boleh. Kawasan keluasan dah disiapkan. Panggil tukang rumah sendiri, buat rumah, wakafkan pada pondok, dan pondok mengizinkan duduk sehingga akhir keturunan sampai kiamat. Boleh. Bagi tahu dulu. Kod ada nanti akan datang nak, boleh, silakan. Ada lagi kat 3 ekar lagi tanah tu. Boleh duduk pondok. Akhir zaman ni kena duduk tempat macam tu. Dekat luar ni fitnah macam-macam lah. Kalau boleh. Sebab ni itulah yang terlebih sangat eloknya. Itulah yang terlebih eloknya. Ini dah duduk pondok nak lari pula dah. Orang suruh pergi pondok nak lari pondok, duduk luar tu lagi hantu jembalang macam-macam ada. Kuda-kuda syaitan banyak kat luar tu. Kita dah lah tak kuat. Sungguh. Kat luar tu kuda-kuda syaitan banyak. Kuda-kuda perang syaitan banyak. Nak berlawan, selama mana nak berlawan kita? Selama mana nak berlawan? Tak kuat kita. Mesti terkena nanti. Jadi jangan cari penyakit. Yang duduk luar nak kena pantau betul-betul lah. Yang duduk luar nak kena pantau betul-betul. Sebab kalian duduk di tempat yang mana kuda-kuda syaitan tadi berlari-lari, berlega-lega mencari mangsa dia. Hati-hati. Anak bini kita kena pakat jaga. Kena pakat jaga baik-baik. Yang duduk luar. Pondok pun tak selamat juga. Maknanya ada. Ada benda-benda tak baik, ada gangguan syaitan juga, tapi nisbah kepada yang luar. Dekat luar tu lebih dahsyat lah. Lebih dahsyat lagi.
Maka ketahui olehmu bahasanya yang demikian itulah jalan yang terlebih sangat elok pada kelakuan ini, makna kelakuan uzlah bagi umum ahli ilmi dan ijtihad. Jadi orang-orang yang nak menuntut ilmu, yang nak mencari ilmu dan yang nak bersungguh-sungguh bermujahadah, berhijrah, nak mendekatkan diri kepada Allah, tempat-tempat macam tu tempat yang terbaiklah. Dan yang demikian kerana bahawasanya telah menghimpunkan dua makna itu dan dua faedah. Satu, uzlah daripada manusia dan asing ia daripada mereka itu manusia pada bertaulan dan bercampur di dalam pekerjaan mereka itu. Dan yang keduanya bersekutu serta mereka itu di dalam Jumaat dan jamaah mereka itu dan membanyakkan syiar Islam. Jadi bila duduk dalam pondok tadi dia dapat dua benda tadi dah. Bila duduk di dalam kawasan madrasah, duduk dalam kawasan pondok, duduk dalam kawasan mana tempat-tempat beribadat ahli-ahli sufi tadi, dia dapat dua benda. Satunya mengasingkan diri daripada manusia, yang kedua bercampur dengan orang-orang soleh di dalam kebajikan. Dah. Maka hasil selamat yang iaitu maka hasillah selamat yang iaitu selamat ada bagi orang yang asingkan dirinya. Sebab kalau kita tak asingkan diri kita ni, kita tak selamat. Payah nak selamat lah. Kalau kita tak asingkan diri kita daripada manusia ni, payah kita nak selamat sungguh. Dah memang sifat dan tabiat kita makhluk ni memiliki apa? Tabiat gharizatul ijtima'. Makna dah memang nafsu kita ni memang tabiatnya suka bercampur. Dia tak suka duduk seorang. Sebab tu macam mana pun mesti kita nak cari kawan. Mesti nak cari kawan sembang, mesti nak cari kawan borak. Dah memang itu tabiatnya kita manusia. Jadi nak mengasingkan diri kita daripada manusia itu satu kelakuan yang agak sukar lah. Sebab dah memang tabiat kita. Melainkan orang yang bersungguh-sungguh baru boleh. Kalau tak bersungguh tak boleh. Ramai kalangan kita tak dapat datang majlis ilmu sebab ikutkan kawan. Kawan nak jumpa, kawan ajak lepak, kawan ajak ni, kita ikut kan. Nak tinggalkan kawan-kawan berasa sayang. Betul tak? Padahal kita tahu lepas maghrib ada kuliah fardu ain, kita tak pandai lagi. Kita tak pandai lagi, kita tak belajar lagi, ada kuliah, tapi dah kawan ajak pergi. Tinggal majlis ilmu yang wajib demi kawan-kawan. Yang mana kawan-kawan kita nanti bila kita mati tak peduli dah pasal kita. Itulah dia punya balasan manusia. Yang kita nak raikan sangat manusia tu, bila kita mati besok, dia takkan bersekali menjawab soal mungkar nakir tu. Kitalah pandai-pandai kena jawab seorang-seorang. Kawan-kawan kita tak peduli dah. Kau dah mati, kau mati lah. Aku ada hal lagi, aku ada banyak lagi urusan atas dunia ni. Kau dah mati. Ya, dulu kita selalu keluar malam, keluar makan, keluar begini, keluar begitu. Tapi sekarang kau dah mati. Kau dah mati, hal kau lah. Aku ada lagi kawan-kawan lagi yang masih hidup. Nampak tak tu? Itu balasan kawan-kawan kita. Itulah balasan kawan-kawan kita besok. Dia nak bacakan Fatihah daripada pagi sampai ke malam tiap-tiap hari untuk kita. Minta ampun lah. Kita apa yang kita dah buat untuk kawan-kawan kita yang dah mati? Cuba gitu. Kita ada kawan-kawan betul, ada yang dah mati betul. Apa yang kita buat? Ada bacakan Yasin tiap hari untuk dia? Selepas sembahyang doakan untuk dia? Ada? Minta maaf lah. Kita pun macam tu lah besok kawan-kawan buat kita. Sungguh. Buktinya kita buat macam tu dengan kawan-kawan kita yang dah mati tu, yang dah meninggal tu. Jadi tak mustahil kawan-kawan yang masih hidup dengan kita sekarang ni pun akan buat macam tu pada kita besok. Jadi jangan disebabkan kawan-kawan kita meninggalkan tanggungjawab yang Allah pikulkan. Jangan. Esok kita menyesal. Kita tak boleh salahkan kawan-kawan. Kita diberi akal oleh Allah. Takkan kita tak boleh fikir mana yang utama untuk diri kita, mana yang penting dan mana yang tak penting.
Kita tak boleh salahkan kawan. Kawan-kawan kita dia lepak-lepak boleh jadi dia dah mantap ilmu fardu ain dia, amalan dia betul. Tak apalah dia nak lepak pun. Kita nak lepak apa? Mandi wajib pun tak tahu lagi. Anak 24 orang lah. Beruban dah. Mandi wajib tak sah-sah lagi. Macam mana kita nak lepak? Tu cerita akidah tak sentuh lagi. Dah berapa puluh tahun kita baca Fatihah dalam hati waktu semayang. Dah berapa puluh tahun kita semayang baca tak dengar pada telinga. Ni yang kita tak nak join majlis ilmu ni. Berasa dah pandai, berasa dah alim, berasa dah betul solat. Berapa ramai di antara kita yang baca Fatihah baca dalam hati, yang baca Fatihah tak dengar suara pada telinga. Berapa ramai? Tapi bila ada majlis ilmu nak belajar tentang solat, kita sombong, larikan diri, tak nak dengar. Konon-konon dah pandai solat, tapi sebenarnya tak pandai lagi. Ini nama bodoh sombong. Bodoh sombong. Kita tak reti, kita tak tahu, ada orang nak tunjuk, kita palingkan muka. Itu nama bodoh sombong. Biar kita ni jahil tapi mengaku kejahilan dan nak belajar. Ini mulia sisi Allah. Memang semua manusia tu jahil, keluar daripada perut mak bapak memang tak ada ilmu. Tapi oleh kerana dia sudi nak belajar, dia rendah diri, berasa hina, berasa jahil, dia belajar. Dia nak ambil tahu, sebab dia tahu, dia sedar yang dia tak pandai tentang ibadat, maka dia belajar ambil tahu. Kita sombong. Mandi wajib pun kita tak faham lagi. Solat berjamaah pulun, tapi cerita pasal masbuk muafiq kita pun tak tahu lagi. Main hentam je. Masbuk apa? Muafiq apa? Entahlah. Macam mana solat berjamaah tak tahu benda tu? Ingat boleh mengikut-ikut solat jemaah ni. Asalkan solat 27 darjat dapat. Silap-silap tak sah semayang. Jangan kata 27 martabat pahala solat jemaah dapat. Salah cara, salah adab solat berjamaah tidak sah. Sebab tu apa sahaja ibadat mesti menuntut ilmu. Kita nak solat berjamaah mesti ngaji bab solat jemaah. Bila sebut solat berjamaah, dia akan melibatkan masalah masbuk dan muafiq. Dia makmum ni ada 3. Muafiq. Lagi? Apa tadi? Makmum masbuk, muafiq lagi? Masbuk. Yang ketiga? Mabuk. Dia ada 4. Ada 4. Makmum muafiq, makmum munafik, makmum masbuk, makmum mabuk. Sungguhlah makmum munafik macam mana? Makmum munafik, dia zahirnya nampak semayang tapi hatinya tak terima Al-Quran. Hatinya berbelah bagi dengan Quran tapi semayang. Itu makmum munafik. Faham tak tu? Hatinya tak sepenuh setuju dengan Quran. Hatinya berbelah bagi dengan Quran. Ada hukum Allah diterima, ada hukum Allah ditolak. Itu namanya kufur. Faham tak tu? Orang yang kufur dalam hatinya tetapi zahirnya melakon-lakonkan seperti orang Islam, tu namanya kafir munafik. Tapi semayang jemaah jadi makmum, itu nama makmum munafik nama dia. Wala yasabillah min zalik. Satunya makmum muafiq. Makmum muafiq, makmum yang mendapat waktu bacaan Fatihah qadar pertengahan bersama imam sewaktu qiyam imam. Itu makmum muafiq. Bila makmum muafiq wajib menghabiskan Fatihah. Dia tak boleh rukuk selagi Fatihah dia tak habis walaupun tu imam rukuk. Diberi kelonggaran 3 rukun yang panjang-panjang tertinggal dengan imam supaya dia dapat menghabiskan Fatihah. Itu makmum muafiq. Makmum masbuk apa? Makmum yang tidak mendapat waktu bacaan Fatihah qadar pertengahan sewaktu imam sedang berdiri. Dia tak wajib menghabiskan Fatihah. Dia hanya wajib membaca sekadar yang dapat. Kalau bismillah, bismillah lah. Lepas tu bila tu imam turun rukuk, dia cepat-cepat kena rukuk, dapatkan tumakninah di dalam rukuk bersama tu imam supaya rakaat tu diperolehi. Selebihnya Fatihah itu ditanggung, dibelanja oleh imam. Imam belanja Fatihah di separuh. Kadang-kadang semua Fatihah dia imam belanja. Dan satu lagi makmum mabuk tadi. Makmum mabuk apa? Dia tak tahu, hantam aja lah. Asalkan berjemaah dah.
Kau ni tadi semayang tadi masbuk ke muafiq? Entahlah. Tu makmum mabuk tu, tak tahu. Mabuk ketum. Makmum mabuk ketum nama dia. Ngajilah. Ngajilah. Ngaji. Ngaji ni bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Besok yang terima amal kita. Yang senang dalam kubur kita besok. Yang ada bekalan kita, bukan orang lain. Bekalan dunia dah nampak dah. Dah ada duit lebih kurang, dah ada rumah, dah ada kenderaan, dah ada pakaian, dah nampak dah. Yang dunia nampak dah. Yang dalam kubur tu kita tak nampak lagi. Apa persiapan kita? Mati tetap mati. Apa persiapan kita? Ulama dah pesan, barang siapa yang beribadat bermati-matian tanpa ilmu, amalnya tak diterima oleh Allah walaupun bermati-matian ibadat. Nanti kita menyesal. Memang kita semayang, memang kita puasa, memang kita berzakat, memang kita ada tolong orang lain dan macam-macam lagi, tapi tanpa ilmu dah tentu ada undang-undang ibadat yang kita langgar tanpa kita sedar, betul? Itu kesalahan yang disengajakan. Sebab kita sengaja tak nak ambil tahu. Faham tak dah? Dia kejahilan ni ada dua. Satu, kejahilan yang diuzurkan. Kita buat ibadat tapi salah. Makna sebab apa salah? Sebab kita tak tahu. Kenapa tak tahu? Contohnya dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Memang patut pun dia tak tahu macam-macam benda. Dia baru masuk Islam. Betul? Itu namanya jahil yang ma'zur. Jahil yang diuzurkan, dimaafkan. Kita baru masuk Islam nak mati lah kita. Puluh tahun dah dalam Islam. Tapi oleh kerana tak nak ambil tahu tentang ilmu fardu ain, nampak tak? Salah siapa? Salah sendiri. Kena tanggungjawab. Itu kesalahan kita sendiri. Itu kejahilan yang disengajakan. Buktinya ilmu tentang benda-benda lain kita boleh ambil tahu, kita boleh belajar, tapi ilmu fardu ain yang Allah suruh belajar kita tinggalkan, kita belakangkan. Itu salah kita. Kena tanggungjawab. Kita kena tanggungjawab dengan kesalahan kita. Kena bertanggungjawab dengan kesalahan kita. Sebab kita sendiri yang larikan diri daripada belajar agama fardu ain. Bukan jahil. Ada orang kata tak apalah, dulu-dulu tu tak pandai, Allah maafkan. Banyak cantik muka kita, boleh main langsam macam tu. Besok Allah tanya kenapa tak belajar? Kenapa benda lain kau boleh belajar? Kenapa ilmu akademik, ilmu dunia kau boleh belajar pagi petang siang malam, lepas sambung? Kenapa fardu ain yang free kau tak nak belajar? Macam mana kita nak jawab? Itu fardu kifayah. Tak belajar benda-benda tu tak berdosa. Tak berdosa. Tapi ni kalau tak belajar, semayang tak sah, akidah tak sah. Salah kita kena tanggungjawab. Jadi kesilapan kita dengan amal kita yang dulu-dulu tu bukan disebabkan jahil yang diuzurkan, bukan dengan sebab kejahilan yang diuzurkan, tidak. Itu kejahilan yang disengajakan. Kita sendiri yang larikan diri, palingkan muka daripada belajar. Pada kita tak penting belajar agama, tak perlu belajar fardu ain. Yang penting ni kejar dulu ilmu-ilmu dunia ni, sebab nak kaya macam orang lain, nak mewah macam orang lain, takut ketinggalan. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita ni dalam usia macam ni Allah sedarkan kita belajar supaya fikir jangan generasi kita jadi macam kita. Jangan generasi kita jadi macam kita. Kita dulu daripada muda sampai tua tak belajar agama, kita didik anak-anak kita pun jadi macam tu. Ni 2 kali 5 bala lah maksudnya. 2 kali bala lah. Kita dah tahu, kita dah lalui jalan tu. Kita nak anak-anak kita lalui juga benda macam tu. Sebab tu hikmah Allah Ta'ala ajarkan kita ni dulu. Daripada lepas akil balik sampailah 2-3 tahun kebelakangan ni kita tak pernah belajar agama. Baru sekarang ni Allah kutip kita, Allah panggil kita, letakkan dalam majlis ilmu supaya pengalaman tu jadi ilmu, pengajaran bagi diri kita dan anak cucu cicit kita. Makna aku tak nak korang jadi macam aku. Berpuluh tahun aku buat ibadat tanpa ilmu. Aku tak nak korang jadi macam tu. Makna sesibuk apa pun korang, walaupun kau belajar ilmu akademik, ini agama tak boleh tinggal sama sekali. Itu pengajaran yang sepatutnya kita dapat. Faham tak tu? Jangan kita harapkan aku macam ni, waktu umur macam ni Allah panggil, besok barangkali anak-anak aku pun macam tu kot. Tak apa, biarlah.
Besok mudah-mudahan nanti dia dah tua macam aku besok, dia pun dijemput oleh Allah belajar. Mana kita tahu? Itu pelajaran yang Allah nak bagi atas pengalaman kita. Allah tak buat benda tu sia-sia. Ada benda yang Allah nak bagi kita. Sebab kita dah rasa sendiri. Kita dah rasa penyesalan tak belajar fardu ain. Penyesalan, ya Allah, menyesalnya aku bila dah tahu amal ibadat yang dibuat tanpa ilmu ni Allah tak terima. Allah menyesalnya. Cukuplah, aku tak nak anak-anak aku macam tu. Tu pelajaran dia. Mudah-mudahan kita dapat ambil pelajaran. Ada orang tanya, kenapa dulu muda dulu Allah Ta'ala tak ambil kita belajar, sekarang dah nak mati baru Allah panggil kita belajar? Kenapa? Ini Allah nak bagi kita pengalaman, Allah nak bagi kita ilmu. Allah nak bagi kita ilmu. Sebab orang yang dah rasa dia lain. Orang yang dah rasa musibah meninggalkan ilmu ni lain daripada orang yang tak rasa. Kita dah rasa, mana aku tak nak lah anak-anak aku jadi macam tu. Cukuplah. Dulu aku sembahyang main hentam, akidah entah ke mana, entahlah main belasah je, tengok orang buat aku buat. Tengok sembahyang jemaah aku sembahyang jemaah, padahal aku tak tahu pun apa benda. Aku tak nak anak-anak aku je tu. Cukuplah aku je. Ni kita dah rasa. Anak-anak kita pun kita biar macam tu juga. Ni 2 kali 5. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka hasil selamat yang iaitu adalah bagi orang yang asingkan diri dan kebajikan yang amat banyak. Dia akan dapat kebajikan yang banyak. Di antara kebajikan yang banyak mana? Dia banyak masa untuk memperbetulkan diri dia. Dia banyak masa untuk menumpukan perhatian pada persiapan mati dia. Dia banyak masa nak belajar agama. Sebab dia tak diganggu oleh kawan-kawan dah. Contohlah, dia dah tak diganggu oleh kawan-kawan dah. Maknanya lepas maghrib dia tahu dah jadual dia pergi belajar. Lepas maghrib dia jadual dia pergi belajar. Walaupun sehari sekali, walaupun sehari 45 minit dia belajar, nampak tak? Tapi hari-hari belajar, makin lama makin banyaklah pengetahuan dia yang dia tahu. Ada pahaman-pahaman yang mengatakan agama ni, belajar agama ni tak payah banyak-banyak, yang pentingnya beramal banyak. Ada pahaman macam tu. Dia kata belajar ni lebih kurang, yang penting beribadat. Nabi kata al-imamul amal, ilmu imamul amal. Ilmu itu ikutan bagi amal. Mana makin banyak kau nak beramal, makin banyaklah ilmu yang kau perlu ada. Macam mana pula kau kata amal kena banyak, ilmu tak payah banyak? Amal kena banyak, ilmu tak perlu banyak. Na'udzubillah min zalik. Banyak macam-macam pahaman manusia ni. Ada yang kata kita jaga sembahyang je, yang lain Allah akan bereskan. Kita jaga sembahyang jemaah, yang lain Allah bereskan. Tu yang dia sembahyang jemaah, fardu ain tak ngaji tu. Sembahyang jemaah jaga, fardu ain tak ngaji. Macam mana? Sebab tu bahaya pahaman pelik-pelik ni. Pahaman pelik-pelik. Ilmu tak boleh tidak mesti. Contoh macam tadi, kita sembahyang jemaah tak ada ilmu, tak sah sembahyang jemaah kita. Kena tahu diwajibnya macam mana, haid nifahnya macam mana, masbuk muafiqnya macam mana, rukun qalinya macam mana. Banyak salah kita kalau tak belajar. Tapi kita syok aja buat dalam keadaan salah tanpa kita sedar tadi. Harap-harap Allah bagi, harap-harap Allah terima, harap-harap banyak pahala. Mana nak datang pahala kalau cara buatnya salah? Mana nak datang pahala kalau cara buatnya salah ni? Yang dah belajar tu pun Allah tak terima lagi amal. Yang dah bersungguh-sungguh menuntut ilmu, beribadat tu pun ramai yang Allah tolak amalan. Itu dalam keadaan dah belajar bersungguh-sungguh tu. Ini kita tak belajar langsung, ataupun kita belajar main-main. Ada masa baru belajar, tak ada masa tak payah belajar. Adakah amalan kita yang jenis tak belajar ataupun mengaji main-main ni Allah akan terima lebih daripada orang yang bersungguh-sungguh tu? So kita fikir elok-elok.
Orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan beribadat tu pun ramai yang Allah tak terima. Banyak yang Allah tak nak terima. Tak terima amalan dia. Takkan kita yang mengaji main-main ni Allah terima pula? Takkan kita yang tak ambil tahu langsung ni Allah akan terima pula? Mana punya sifir kita guna? Formula mana? Formula bersangka baik. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Alah, kita kena salah sesikit tu Allah ampun lah. Kita ni bukan jahat macam Firaun. Jangan salah guna. Pesan ulama, jangan kamu tertipu dengan sifat pengampun Allah tu. Jangan kamu tertipu dengan sifat lemah lembut Allah tu. Kau jangan terlupa, di sebalik itu dia ada sifat yang lain. Maha adil, maha keras, maha gagah. Jangan lupa yang tu. Kau jangan ingat lemah lembut dia je. Kau kena fikir kalau dia azab macam mana pula. Kau kena fikir keadilan dia macam mana pula. Kau kena fikir ilmu pengetahuan dia macam mana pula. Kau jangan fikir tentang pemurah dia, pengampun dia je. Sebab apa? Nanti kita jadi apa? Tertipu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Itu yang kita harapkan, keampunan tu yang kita duduk tak berubah. Betul tak? Sebab dalam hati kita Allah Maha Pengampun. Nanti minta ampun Allah ampun lah. Nanti minta ampun Allah ampun lah. Dia Maha Pengampun. Boleh nak harap macam tu? Sebab tu kalau kita ni ada sifat harap kepada Allah lebih daripada takut, kita akan jahanam. Kita akan jahanam, kita akan rosak. Kalau sifat kita dalam hati ni mengharapkan makna pengampunan Allah tu lebih, sifat harap lebih banyak daripada takut, kita akan rosak. Pesan ulama kita orang awam yang banyak buat dosa maksiat ni, kena lebih takut daripada harap tadi tu. Tapi kalau harap lebih daripada takut, inilah jadi dia. Ibadat, belajar agama tak payah. Harap Allah ampun, harap Allah ampun, harap Allah ampun. Apa peranan sifat khauf dalam hati? Apa peranan dia? Sifat khauf, gerun kepada Allah, takut kepada Allah. Apa peranan dia? Apa faedah dia? Nak mengelakkan diri kita daripada apa? Melanggar perintah Allah. Allah suruh mengaji, Allah suruh belajar, Rasul suruh mengaji. Maknanya kalau kita tak mengaji ni, kalau tak belajar agama ni, maknanya kita dah membuat benda yang haram. Kita dah melanggar perintah Allah. Tapi kalau kita tak ada takut dengan Allah, kita tak pedulikan tu. Nabi kata menuntut ilmu fardu, menuntut ilmu tu wajib. Buat tak reti. Sebab apa? Tak takut. Konon-konon kita ada keistimewaan. Rajin semayang, tak tinggal semayang. Makna bila kita rajin semayang, tak tinggal semayang, benda wajib lain kita tinggal, tak apa, tak ada hal, sebab dah semayang. Macam tu. Ingat benda wajib ni boleh pilih-pilih ke? Wajib maksud benda yang dipaksa oleh Allah, kena buat semua, bukan pilih salah satu. Bukan pilih salah satu. Sembahyang, puasa, cari nafkah, menuntut ilmu, tutup aurat, haji, umrah, apa lagi? Zakat. Pilih mana yang kamu suka. Macam tu. Dalam banyak-banyak wajib ni, pilihlah salah satu. Kalau dah pilih satu, tak apalah, yang lain tu tak apa. Macam tu. Tu wajib. Itu maksud wajib. Wajib ni paksaan. Bila Allah kata wajib sembahyang, mau tak mau kena solat. Allah Ta'ala kata wajib mencari nafkah. Lelaki yang bersuami, yang jadi suami, mau tak mau, suka tak suka, kena cari nafkah. Sebab itu wajib. Kemudian apa lagi? Allah Ta'ala kata wajib menuntut ilmu. Mau tak mau kena mengaji. Kalau tak mengaji, nanti ada azabnya. Tapi kita faham wajib ni pilihan. Itu yang kita cari nafkah aja tu. Semayangnya tidak, belajar doanya tidak. Sebab apa? Aku dah buat kewajipan. Aku dah tunaikan kewajipan. Allah suruh cari nafkah, aku dah cari. Ya, betul. Tu baru satu. Yang Allah wajibkannya berpuluh-puluh. Bukan tu satu je. Boleh faham tak? Jadi betulkan balik minda kita ni, pemikiran kita. Jangan kita ingat benda-benda wajib ni adalah benda yang diberi pilih oleh Allah. Yang diberi pilih ni benda sunat. Bila amalan sunat, tu diberi pilih. Nak buat yang mana, nak tinggal yang mana, tu tak apa.
Tapi kalau kata wajib, bukan pilihan, itu paksaan. Yang haram pun begitu, bukan diberi pilih untuk meninggalkan mana-mana. Arak, judi, mengumpat, berdengki, berdendam, riak, ujub, takabur, apa lagi? Berzina, apa lagi? Berjudi. Ni semua benda haram. Pilihlah yang mana satu nak tinggalkan, pilih salah satulah. Pilih satu je, tinggalkan satu je pun tak apa. Yang lain tu boleh tonggang, boleh buat, tak apa. Macam tu. Itu haram. Maksud macam tu ke haram? Semua kena tinggal. Semua kena tinggal. Yang zahir, yang batin, yang haram, semua kena tinggal. Sebab ianya haram. Lain makruh. Makruh ada pilihan untuk meninggalkan. Banyak maknanya yang kita ni, bila kita tak belajar, kita banyak salah faham dengan agama kita sendiri. Jadi kita akan bertindak mengikut salah faham kita tadi. Ramai yang menyangka, alhamdulillah, aku dah menunaikan kewajipan sebagai seorang suami, aku dah menunaikan tanggungjawab, iaitu mencari dah berasa selamat dah, berasa masuk syurga dah. Sebab apa? Dah jalankan tanggungjawab, bagi rumah, bagi pakaian, bagi makan minum, bagi belanja dah. Padahal dia tak fikir yang dia tak semayang lagi, yang dia meninggalkan belajar fardu ain lagi, yang dia meninggalkan mengajar anak bini dia fardu ain lagi. Dia tak fikir benda tu wajib juga. Itu bahaya kalau kita tak belajar. Kita ditipu, dipermain-mainkan oleh nafsu. Setan kata, kau dah betul, kau dah betul, kau dah baik, kau suami yang baik, kan kau dah cari nafkah. Kita pun tersengih seseorang, kononnya dah jalankan tanggungjawab. Rupanya kena tipu. Itulah bahayanya tak menuntut ilmu, kena tipu. A'udzubillah min zalik. Belajarlah, baik laki-laki, baik perempuan, ngajilah, belajarlah agama. Bukan untuk siapa? Untuk akhirat kita sendiri. Untuk kubur kita sendiri, untuk alam barzah kita sendiri, untuk peperiksaan kita sendiri. Suami takkan tolong kita, bini takkan tolong kita, anak pun takkan tolong kita, lebih-lebih lagi kawan-kawan. Kita nak kena tolong diri kita sendiri. Jadi jangan leka, jangan lupa dengan kelazatan dunia ni. Memang dunia ni seronok. Allah Maha Kuasa menjadikan dunia ni penuh dengan kenikmatan, keseronokan yang mengkhayalkan daripada tujuan asal kita dihidupkan oleh Allah. Sehingga kita menukarkan wawasan kita hidup tadi. Matlamat hidup ni dah bertukar. Sepatutnya matlamat hidup mengabdikan diri kepada Allah, tapi kita dah tukar matlamat hidup kita mencari kesenangan, kemewahan. Ibadat jadi sambilan. Nantilah ada masa ibadat lah. Yang penting kaya dulu, yang penting mewah dulu, yang penting selesa dulu. Na'udzubillah, dah dipalingkan. Nampak dah tu? Betulkan balik, ejah balik. Niat kita dah banyak lari dah, tujuan hidup kita dah banyak salah dah. Betulkan balik. Dah kiblatnya dah paling empat lain dah. Patut kiblatnya ibadat, ni dah kiblatnya berpaling kepada apa? Mencari kesenangan. Ejah balik, betulkan balik. Sebab tindakan kita ni akan dipengaruhi oleh benda yang dalam hati ni. Kalau dalam hati ni niatnya hidup ni mencari keselesaan, itulah yang kita akan buat. Tapi niat dalam hati ni, kalau ibadat, insya-Allah ibadatlah yang dia akan dulukan. Dan benda yang bersangkut paut dengan ibadatlah yang dia akan utamakan. Mencari kesenangan ni sambilan dan sampingan. Benda yang takkan merisaukan dia. Yang risaunya ibadat, yang risaunya ilmu, yang risaunya bekalan. Adapun yang nama keselesaan ni dia tak fikir. Benda tu tak menjadikan dia risau. Ini kita risau tentang benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Risau tak kaya macam orang, risau tak mewah macam orang, risau anak bini kita tak pakai mewah macam anak bini orang lain. Risau suami kita tak ada kenderaan hebat macam suami orang lain, risau suami kita tak bawa kita pergi berjalan macam orang-orang lain. Itu yang kita risaukan. Risau benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Sepatutnya risau, kenapalah suami tak ajar aku agama, kenapa suami tak didik aku fardu ain. Itu sepatut risau yang kena pada tempat ni. Nampak tak tu? Pikiran kita dah dirisaukan dengan hal-hal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Sampai mati lah, kalau kita tak diselamatkan oleh Allah, tak dijagakan, tak dikejutkan oleh Allah, itulah yang ada dalam pikiran dan hati kita sampai kita mati. Hatta zurtumul maqabir, sampailah kita ke kubur.
Fikir macam mana nak kaya, macam mana nak hebat, macam mana orang nak bayar hutang ni, nak bayar tu. Tu dah, orang tu dah hebat, aku bila lagi nak dapat macam itu. Duk fikir pagi petang siang malam, boom, kemalangan, mati. Contoh mati mengejut, nampak tak? Mati mengejut. Mati dalam keadaan hati dan fikiran yang sibuk bimbang tentang dunia. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Bukan kita nak tuduh orang-orang yang meninggal tu, dah. Contoh tadi, bila dah diri kita, fikiran dan hati kita begitu setiap hari, celik mata sampai ke lelap mata, sampai ke celik balik, yang ada berlega-lega dalam hati dan fikiran kita adalah hal-hal dunia, tak mustahil lah. Kalau datangnya mati mengejut, mati dalam keadaan kita sedang bersibuk dengan dunia. Walaupun matinya di atas katil dekat rumah, tapi rupanya hati dan perasaannya sedang memikirkan tentang dunia. Na'udzubillah min zalik. Banyak dah contoh gitu. Tak mustahil kita akan mati macam tu. Sungguh tak mustahil kita akan mati macam tu. Kita akan mati dalam keadaan apa yang kita sibukkan. Kita akan mati dengan apa yang kita sibukkan. Jaga baik-baik. Kita akan mati dalam keadaan apa yang kita sedang sibukkan. Kalau kita sibuk memikirkan tentang hal-hal dunia tadi, kemewahan, kemegahan, kesenangan, keselesaan, itu yang kita sibukkan, kita akan mati dalam keadaan gitu. Tapi kalau kita sibuk memikirkan tentang ibadat, tentang ilmu, nak baiki diri, nak hijrah, nak baiki hati, nak bersihkan hati, nak takwa dan sebagainya, insya-Allah dia akan mati dalam keadaan dia bersibuk sedang memikirkan ibadat, insya-Allah. Sebab tu kita kena betulkan balik. Dengar nasihat-nasihat ulama-ulama tu, bukan perkataan saya. Itu ulama-ulama pesan. Kita pakat-pakat kongsi. Yang nak ambil rasa manfaat, silakan. Yang rasa tak penting, abaikan. Rasa tak penting, rasa kita boleh selamat tanpa nasihat agama, silakan. Kalau kita rasa akhirat tu kita punya, kalau kita rasa kita mahir perjalanan akhirat tu tanpa dibimbing oleh ulama, silakan. Silakan berjalan sendiri di tempat yang kita tak tahu cerita. Yang mana Imam Ghazali sendiri mengaku ibadat ni, nak balik akhirat ni, jalannya sangat menakutkan, sangat dahsyat, sangat banyak tipu daya, sangat banyak musuh, sangat banyak perangkap. Sedikit sahaja jumlah yang sampai ke sebelah sana. Agak-agak macam mana kita nak lalu ke situ dalam keadaan kita tak ada pengetahuan tentang perjalanan tu? Agak-agak boleh sampai. Pada adatnya habislah. Kalau nak berjalan tempat yang macam tu, yang penuh dengan musuh, dengan perangkap sama, jerangkap sama, dalam keadaan kita nak lalu tanpa ilmu, tanpa bekal, balik awal lah kita. Jangan kata pertengahan, awal-awal kena terekam dah kita. Jangan kata pertengahan, jangan kata penghujung, awal-awal perjalanan tu kena terekam dah kita. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu kita jangan pisahkan diri kita, sesibuk apa pun, jangan tinggalkan diri, jangan asingkan daripada ilmu. Jangan, kerana ilmu ni bimbingan daripada Allah, suluhan daripada Allah. Allah nak tolong suluhkan jalan akhirat tadi supaya kita nampak. Kan awal kitab ni dulu dia kata perjalanan ibadat ni sebenarnya terang. Perjalanan ibadat ni sebenarnya terang, jelas. Tapi untuk siapa? Untuk orang yang nak. Untuk orang yang nak ke situ. Tapi untuk orang yang tak nak ke situ, bahkan nak dunia, Allah akan tutup serapat-rapatnya perjalanan akhirat tadi. Dia takkan nampak jalan nak balik akhirat. Maka dia akan baliklah akhirat dalam keadaan dia meraba-raba sendiri. Na'udzubillah min zalik. Tapi orang kalau nak, insya-Allah Allah akan bukakan jalan. Allah akan tunjukkan yang ni patutnya kena gini, jangan begitu. Langkah sini, jangan langkah situ. Allah akan tunjukkan perjalanan tadi. Bagi orang yang nak, bagi orang yang tak nak, Allah tak tunjukkan. Orang yang tak nak, Allah tak tunjuk. Sebab tu kena betulkan hati kita ni balik. Betulkan balik. Nakkan ibadat, nakkan akhirat. InsyaAllah Allah akan bukakan jalan dia. Tapi kalau hati kita masih lagi nakkan dunia, nakkan hebat, nakkan kaya, nakkan masyhur, nakkan orang pandang, nakkan orang puji, takut dicela, takut dikeji, takut orang tak hormat kita, Allah akan tutup. Allah akan tutup. Takkan nampak. Kau ceritalah tentang ibadat, kau ceritalah tentang akhirat, kau ceritalah tentang bahaya kalau tak ada ilmu, dia tak peduli. Sebab dia tak nampak. Allah dah tutup. Tak ada siapa boleh buka. Tak ada siapa boleh buka bila hati kita, mata hati kita dah ditutup oleh Allah. Tak ada siapa yang kuasa nak buka melainkan Allah.
Kita kena doa Allah Ta'ala buka mata hati kita, buka mata hati anak bini kita, kawan-kawan kita. Dan kebajikan yang amat banyak, dan iaitu bagi umum muslimin serta barang yang ada bagi manusia di dalam mereka itu pendapatannya dan berkatnya dan di dalam pekerjaan agama dan nasihat, maka adalah kelakuannya padanya terlebih betul jalan dan terlebih baik halnya dan terlebih sejahtera sabil. Inilah jalan yang sebaik-baiknya. Mana jangan pilih yang lagi atas bukit tu, jangan pilih yang tu. Duduk bersama dengan masyarakat, campur yang baik-baik, campur yang baik-baik. Kemudian yang lara-lara, yang tak ada hubung kait dengan ilmu, dengan amal, jangan ambil jangan ambil tahu. Kembalilah kepada tempat kita, tumpukan perhatian pada ibadat masing-masing. Tu cara dia. Tu jalan yang terlebih sempurna dan jalan yang lebih selamat. Tubuh badannya bercampur dengan manusia, tapi sebenarnya hatinya tidak ada pun dengan manusia. Hatinya senantiasa dengan Allah. Duk ingat ibadat, duk ingat akhirat, tapi tubuh campur orang. Sebab tu yang baik-baik yang ada sangkut paut, benda yang Allah redha dia campur, benda yang Allah benci dia tinggalkan, dia jauhkan diri. Dan kerana inilah kelakuan itu berbuat kebanyakan orang yang arifin. Sebab tu banyak wali-waliullah duk pilih jalan ni. Arifin, orang yang sebenar-benar mengenal Allah. Dia sebenar-benar mengenal Allah ni dengan mana hatinya takut, hatinya gerun, hatinya malu dengan Allah sebenar-benar. Bukan sekadar kenal Allah, kenal dan faham sifat-sifat Allah, tapi tak ada takut dalam hati. Itu bukan. Itu baru teori. Itu baru teori baru. Orang yang benar-benar mengenal Allah ni, selain daripada mengenal sifat-sifat Allah dan betul akidahnya, dia benda-benda tu, pengenalan dia tu dah memberi kesan kepada diri dia jadi takut kepada Allah. Dengan sebab dia kenal, sebab dia faham Allah tu bagaimana sifatnya, dia jadi takut, dia jadi gerun, dia jadi malu. Dengan sebab itu dia semakin dekat dengan Allah. Itu baru betul arif billah. Itu baru betul orang-orang yang mengenal Allah. Itu baru betul hakikat orang yang mengenal Tuhan. Bukan sekadar kalau jawab ujian peperiksaan sifat 20, dia boleh contohnya lah sifat 20 beres. Tepi bibir je dihuraikan sifat ilmu, sifat gini, sifat ni takluk beres. Tapi amalannya tidak. Itu tak ada, itu tak masuk dengan aribillah, tak masuk. Tak jadi. Orang yang mengenal Allah ni orang yang takut, yang gerun kepada Allah. Sehingga benda kotor dalam hati sekecil apa pun dia tak berani nak simpan. Dia tak berani nak simpan. Walaupun benda kotor sebesar kuman, dia tak berani simpan dalam hati ni. Sebab dia takut. Sebab dia dah tahu, dia dah faham yang Allah tu ilmunya maha halus. Ilmu Allah tu maha meliputi sampai benda yang ada dalam lipatan hati kita pun tak dapat disembunyikan daripada Allah. Kau ada dengki dalam hati, sikit dia ada dengki dalam hati terhadap kawan, Allah tahu. Dalam hati kita ada sangkaan jahat sikit je dengan kawan-kawan, Allah tahu. Dan Allah akan balas dengan kejahatan. Allah akan balas dengan azab. Dalam hati kita ada sangka jahat sikit je dengan mak ayah kita, Allah tahu. Dalam hati kita ada rasa benci, berasa jemu, berasa jenuh dengan mak ayah kita, Allah tahu dalam hati itu. Dia tak berani simpan. Walaupun memek mukanya manis dengan mak bapak, tapi dalam hati ada rasa meluat dengan ibu bapa. Dalam hati ada rasa menyampah dengan ibu bapa. Allah tahu tak? Allah tahu. Allah tahu kita anak derhaka. Allah tahu kita anak yang bermuka-muka je, na'udzubillah min zalik. Tapi orang yang kenal Allah dia takut, tak berani simpan. Sebab Allah tahu. Bila Allah tahu, Allah akan benci aku. Sembahyanglah sampai lebam dahi macam mana pun, tapi bila ada benda-benda kotor dalam hati macam tu, Allah tetap benci. Kita tak boleh tipu Allah dengan keterampilan zahir kita. Walaupun begitu, bukan bermaksud tinggalkan zahir tu daripada syariat. Tak. Zahir kena ikut syariat. Mana hati tadi. Bukan semata-mata zahir dah taat, dah semayang sampai lekuk dahi, makna dah selamat dah, belum. Barang dalam kena baiki. Dia kena seiring, zahir dan batin mesti seiring, taat, tunduk, patuh kepada Allah, bukan zahir je. Ini yang ulama cakap. Semua kita tengok pada diri kita, ada tak benda tu? Tak ada. Dalam diri kita tak ada lagi benda-benda macam tu. Walaupun zahirnya berserban, berjubah, berkopiah dah mengaji, itu zahir, tapi hati kita masih lagi ada dengki, ada dendam, ada ujub, ada takabur.
cinta dunia macam-macam lagi. Tak jadi kaya macam orang lain, kita sedih. Tak dapat pakai kenderaan mewah macam orang lain, kita rasa sayu hati kita. Maksudnya kita masih lagi cintakan dunia. Mana kita nak kata kita lebih? Cintakan dunia. Dunia ni musuh Allah. Dunia musuh Allah. Tiba-tiba kita jadikan dunia ni kekasih kita. Mana kita ambil musuh Allah, jadikan kekasih kita. Agak-agak ada tak peluang kita nak dapat kasih Allah? Ada tak peluang kita nak mendapat kasih Allah, sedangkan musuh Allah kita jadikan kekasih? Baik, kita buat contoh gini si A ni dia ada musuh. Dia ada musuh ni. Musuh dia si B. Dia sangat benci dengan si B ni. Tiba-tiba si A ni dia kenal dengan seorang C, nama dia. C ni dia nak mendakwa yang dia cintakan A ni. Dia cintakan A, dia kasihkan A, dia sayangkan si A. Dalam keadaan tiba-tiba musuh si A tadi tu dia jadikan kekasih. Agak-agak ada peluang tak si A ni nak sayang dengan dia? Bila si A ni tahu kau ambil, kau jadikan musuh aku kekasih kau, agak-agak macam mana? Tak dapat lah. Sebab musuh Allah kita jadikan kekasih. Macam mana Allah nak kasih dengan kita? Musuh dia kekasih kita. Musuh Allah tu dunia, kita jadikan kekasih, dambaan, pujaan hati kita. Ni yang kita kata dah hebat ni. Ini yang kita kata dah soleh ni. Ini yang kita rasa selamat dah. Ni yang kita rasa kita dah baik daripada orang lain. Tak payahlah, tak payah nak perasan. Tak payah nak perasan. Tentang kita dah mengaji pagi, petang, siang, malam, konon-kononnya kita dah lebih baik. Tak payah. Benda ni belum buang lagi dalam hati kita. Tak payahlah nak sengih-sengih pandang orang atas bawah. Tak payah. Kita punya dosa pun tak terkikis habis lagi. Dosa hati kita yang kotor ni pun tak selesai lagi nak bersihkan. Mengaji macam tak ngaji. Kalau tak ngaji macam mana? Dalam keadaan mengaji ni pun tak dapat buang lagi. Dalam keadaan kita mengaji ni tak buang-buang lagi, hati kita tak baik-baik lagi. Macam mana kalau kita tak mengaji? Jadi kita renung-renung kan, macam mana kita nak mati dalam keadaan begini? Perasan dah ada amal, perasan dah banyak amal, perasan dah timbangan kebajikan dah banyak, perasan amalan kita Allah garanti terima. Siapa yang buat keputusan ni? Kau pandai-pandai buat keputusan sendiri. Itu nama nafsu. Redha dengan diri sendiri itu sifat yang dibenci oleh Allah. Sebab tu jangan pernah redha dengan diri sendiri. Jangan pernah redha dengan diri sendiri. Sebab diri kita ni tak pernah sempurna melakukan ibadat. Jadi tak payah nak redha, tak payah nak seronok dengan diri kita yang masih lagi banyak meninggalkan kewajipan, ataupun jangan redha dengan diri kita yang masih lagi beramal bercampur dengan maksiat. Time semayang kita semayang, time tengok benda haram kita tengok benda haram. Time semayang, time mengaji kita tasawuf, ngaji kita tasawuf. Time mengumpat kita ngumpat macam biasa. Campur. Nasi pun ambil, kari kambing pun ambil, tahi kambing pun ambil. Kari lembu ambil, tahi lembu pun bubuh sekali. Tu kita, itulah keadaan kita. Tapi kita ni jenis hati kotor, tergamak makan benda macam tu. Dah hati kita kotor, tergamaklah makan benda kotor macam tu. Nasi biryani, kari kambing, tahi kambing pun ambil kat bubuh. Daging lembu ambil, tahi lembu pun ambil kat. Air kencing lembu pun ambil, bubuh sekali. Gau makan. Sebab apa? Hati kita kotor. Sebab tu kita tergamak. Sebab tu kita rasa selesa dalam keadaan beribadat yang macam tu. Kita tak berasa jijik. Buat amal macam tu kita tak berasa jijik pun, padahal kita sedang buat benda kotor ni. Tapi rasa puas hati. Baik dah, beres dah, baik dah. Nak banding dengan puak-puak tu tak mengaji, langsung dia habis masa dengan dunia je. Tak mengaji-ngaji, lepak kedai kopi dia pun pagi sampai ke malam. Tak. Itu semua ahli neraka lah tu besok.
Ni mengaji malam, pagi, petang, kuliah sini, kuliah sana. Kitab tasawuf dekat 5-6 buah baca sekali. Jangan main-main. Ini baru betul ibadat. Dosanya lagi besar. Dosanya lagi besar daripada zaman kejahilan kita dulu. Ulama kata, dulu waktu kita tak semayang, tak mengaji, ada yang macam-macam benda macam-macam benda yang buat masa zaman jahil dulu. Mabuk ketum, mabuk apa, balut sini, balut situ. Paipon sini, paipon sana, tonggang sini, tonggang sana. Dulu zaman jahil dulu. Perempuan sini, perempuan sana. Dosa tak? Dosa. Besar tak dosa dia? Besar. Sekarang kita mengaji. Sekarang kita dah mengaji, tangan dah pegang kitab. Dah selalu solat jemaah, selalu jumpa alim ulama. Orang lain tidur, kita ngaji. Tiba-tiba dalam hati kita perasan, perasan kita dah lebih baik daripada orang lah. Dosa dia sekarang ni lebih besar daripada zaman kita duk buat jahat dulu. Dosa kita sekarang ni lagi besar daripada dosa kita waktu jahil dulu. Itu apabila itu hukuman bagi orang yang dah buat taat dan rasa ujub dalam hati dengan ketaatan yang dia buat. Itu di antara fitnah syaitan. Nampak tu? Syaitan dia tak puas hati bila kita tinggalkan maksiat, dia tak puas hati. Dia akan cari jalan lain untuk merosakkan amalan kita. Maka ditimbulkan, dihembuskan bisikan-bisikan was-was dalam hati supaya timbul rasa ujub dalam hati. Sebab orang ni bila timbul rasa ujub, takabur dalam hati, dosanya lebih besar daripada maksiat di zaman kejahilan dulu. Waktu kalau kita tak hati-hati dalam bab ibadat ni, tak nak ambil tahu, Allahu Akbar, tak tahulah macam mana nak selamat, tak nampak jalan nak selamat. Tak nampak jalan nak selamat. Jadi jangan berani. Mari pakat-pakat kita belajar agama ni bukan sebab kita baik. Bukan sebab kita baik. Tak baik. Sebab kita tak baik. Banyak lagi benda tak baik. Hati kita tak baik lagi. Dendam tak buang-buang ni. Ada lagi dosa-dosa yang kita dah tinggalkan. Ada dosa maksiat yang kita belum boleh sayang lagi nak lepaskan. Ada lagi. Payah nak lepaskan. Tahu dah ni kalau aku dapat lepaskan, kalau aku dapat buat betapa mulianya, dapat pangkat sisi Allah. Tapi tak boleh nak buat. Belum lagi belum puas belum boleh Nafsu kata jangan. Nafsu kata jangan. Simpan. Supaya mati dalam bawa penyakit hati. Bila mati dalam keadaan bawa penyakit hati, jadi setan pun bergembiralah, berjaya dia menghasut dan menipu kita. Nampak tak? Allah na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kita. Allah bagi taufik dengan belas kasih sayang Allah bagi kita pertolongan. Bersihkan hati kita. Tak payahlah nak rasa selamat kita dah mengaji ni. Tak payah. Tak payah. Dosanya lagi besar daripada tak mengaji dulu. Tu bahaya kalau kita berhijrah tanpa ilmu, bahaya. Hijrah tanpa ilmu bahaya. Dalam belajar tadi kena tak? Dalam belajar kena tak? Dalam ngaji kena. Dalam ngaji kitab depan mata kena. Banding kalau faham ni dengan yang sebelah ni, tak diharap sebelah ni. Dalam mengaji kena. Kalau nak kata bersungguh ngaji ni, nak harap yang belah sebelah ni. Aku lagi sungguh daripada dia. Kalau beramal, yang sebelah ni yang tak ada nampak pun dia berubah beramal. Tapi kalau aku tu adalah juga aku buat ni. Tapi nak ikut yang diorang ni ngaji sama kitab Minhajul Abidin seminggu sekali, tapi nampak tak ada berubah sama diorang ni. Tapi aku ni ada berubah. Dalam mengaji. Dalam ngaji tu babe. Guys. Dalam ngaji guys. Tengok halus tak halus dia punya permainan dia. Sebab tu Imam Ghazali kata, dia kata apa, penyakit hati ni seni lagi tersembunyi. Seni lepas tu sembunyi pula.
Hanya orang yang ada mata hati yang dahsyat, tajamnya saja yang boleh nampak benda-benda halus macam tu. Bila dah taubat, berasa banyak taubat pula. Dah taubat ni, melalak meraung dah, menyesal macam-macam dah, azab dah. Rasa banyak taubat pula dah. Dia orang ni tak nampak taubat. Bila dia orang ni nak beramal taubat. Aku dah taubat lah. Dia orang tak ada nampak pun macam taubat pun. Dia orang ni tak taubat ni. Aku adalah sehari adalah 5-6 kali taubat. Habis jahanam. Perasaan ni mati bawa perasaan ni. Bukan mati bawa amalan, mati bawa perasaan ni. Hari kiamat besok neraka balasan dia. Bukan syurga. Bukan syurga. Neraka lah balasan dia. Sebab apa? Perasaan je. Ngaku kekasih Allah, ngaku cintakan Allah. Ngaku cintakan Allah. Betul ke kelakuan orang yang cinta kepada Allah ni dia akan bersenang-senang buat dosa maksiat? Itu ke orang yang kata cintakan Tuhan macam tu? Orang yang kata cintakan Rasul, ya ke orang yang cintakan Rasul perangai macam tu? Sebab tu jangan mudah nak dakwa diri kita. Jangan mudah nak dakwa aku ni cinta padamu ya Rasulullah. Ya ke? Tak malu ke ngaku macam tu? Orang yang benar-benar cinta kepada Rasul, dia tak berani nak meluahkan. Dia simpan baik-baik cinta dia kepada Rasul. Dia simpan baik-baik cinta dia dengan Allah tu. Tak ada orang yang tahu. Tiba-tiba kita yang tak cinta ni, berlakon-lakon ni, dengan mudah-mudah kita meluahkan. Ya Allah, aku cinta padamu. Cinta apa? Duk sorok-sorok tengok benda haram. Sorok-sorok tengok benda haram. Cinta Tuhan apa macam tu? Malu ke Tuhan apa macam tu? Jadi jangan dakwa lah. Jangan dakwa. Lebih baik jangan dakwa daripada mendakwa diri kita cinta kepada Allah. Baik ngaku, ya Allah, aku hamba yang tak cinta lagi, ya Allah. Aku ni belum dapat cinta kepadamu lagi, ya Allah, ya Rasulullah. Aku tak dapat lagi, tak ada lagi rasa cinta padamu, ya Rasulullah. Patut baik ngaku macam tu. Sebab dah memang kena pada tempat. Daripada kita ngaku cinta Rasul, ngaku cinta kepada Allah, tapi amalannya tak ada. Tu nama dakwaan palsu. Namanya bohong. Namanya bohong. Kita suka bohong. Tu ulama dibahas sampai macam tu. Nak ngaku tak boleh. Dah kau ngaku, betul ke? Sebab percakapan kita ni akan dihitung oleh Allah. Oleh Allah. Tu nama palsu. Orang yang benar, lidah dan hatinya sama. Ni lidah saja ngaku, tapi hatinya tidak. Hatinya tak. Baik kita bohong. Baik kita ngaku kita pembohong. Baik kita ngaku, ya Allah, aku ni pembohong. Aku ni olok-olok. Aku ni menipu diri sendiri. Macam tu lagi baik. Tapi duduk ngaku. Na'udzubillah. Okey, sikit lagi lah. Dan diri kerana inilah berbuat kebanyakan orang arifin antara manusia, kerana hendak memberi manfaat bagi hamba Allah pada agama. Sebab tu ramai di kalangan wali-wali Allah dia campur manusia. Dia tak lari atas puncak bukit tu. Ada yang jenis uzlah lari puncak bukit tu duduk beribadat situ, ada, bukan tak ada. Tapi kebanyakan mereka tak buat macam tu. Kebanyakan mereka duduk bersama-sama manusia supaya apa? Nak memberi manfaat kepada manusia. Dia nak menyebarkan kebaikan. Dia nak menarik manusia. Dia nak menyelamatkan manusia. Kalau nak ikut, dia lari. Tapi dia rasa dia ada tanggungjawab dan amanah yang dipikulkan oleh Allah. Maka dia campur dengan manusia. Kerana hendak memberi manfaat bagi hamba Allah pada agama. Nampak tak? Nak bagi manfaat kepada manusia, bagi tahu agama, ajak belajar, ajak berubah, ajak berhijrah. Kalau nak ikut, lebih baik dia duduk diam je, beramal dia, diri dia dah lepas dah. Berapa nak sibuk-sibuk hal orang yang tak ada pertalian darah, betul?
Bukan adik-beradik kita pun. Bukan adik-beradik dia pun. Kita ni bukan adik-beradik dia pun. Tapi yang dia sibuk-sibuk nak ajak kita suruh semayang, suruh mengaji, suruh semayang, suruh mengaji, tak berhenti duk memekik-mekik ajak kita mengaji. Siapa dia ni? Apa kepentingan kita dengan dia ni? Ada hubungan persaudaraan ke? Tak ada. Kasih sayang sesama Islam. Tu tanggungjawab sesama Muslim. Kalau contohlah dalam Islam ni membenarkan sifat pentingkan diri, jangan haraplah kita ni merasa yang nama ilmu. Jangan haraplah muka-muka kita ni akan merasa yang nama ilmu. Kalau dalam Islam ni tidak melarang sifat mementingkan diri. Lebih baik tutup guru tu yang dah mengaji puluh tahun, pengarang-pengarang kitab tu dah mengaji puluh tahun, baik dia beramal untuk diri dia masing-masing. Yang kita ni nak pergi cari pergi sendiri. Pandai-pandai kau lah cari sendiri. Apa pula nak sibuk-sibuk suruh orang mengajar? Carilah diri sendiri. Apa hal pula nak kongsi? Kau bukan ada pertalian darah dengan aku pun. Bukan adik-beradik aku pun. Kenal pun tidak. Betul tak ulama-ulama tu? Ada hubung kait dengan kita? Dah yang dia sibuk-sibuk, marilah belajar, marilah mengaji, marilah dekat diri dengan Allah. Apa ni? Siapa dia ni? Dia tak pentingkan diri. Pun kita tak nampak juga. Pun kita tak nampak juga pengorbanan mereka tu. Sombong juga kita. Dan sedikit menyakiti mereka itu. Dan supaya melihat makhluk bagi adab mereka itu, supaya manusia jadikan dia tauladan. Dan ramai-ramai itu pasti akan ada yang tersentuh dengan kelakuan dia, sehingga yang dipanggil lisanul hal tadi memberi kesan pada diri dia nak berubah jadi orang baik. Tengok kelakuan orang soleh tu, dahsyat dia. Kena maki, kena gini, dia elok, buat baik je, bagus akhlak dia. Nak rapatkan diri lah, nak dekat dengan dia. Tu lisanul hal dia. Makna kelakuan dia tu memberi kesan yang mendalam dalam hati orang yang melihat dia. Itu lisanul hal nama dia. Lisanul hal. Orang terkesan sebab tindak tanduk dan tingkah laku dia. Lisanul hal. Lidah kelakuan. Dan elok kelakuan mereka itu supaya mengikut mereka itu dengan dia, supaya orang tiru dia. Apa hukum? Kita menunjukkan kebaikan supaya ditiru oleh orang lain. Hukumnya sunat. Kebajikan, menunjukkan kebaikan untuk ditiru, itu kebaikan. Menunjuk kebaikan agar dipuji, itu kecelaan. Ada beza menunjuk kebaikan dengan menunjuk kebaikan. Satunya sifat mahmudah, satunya sifat mazmumah. Kita menunjukkan kebaikan kita supaya dipuji-puji, itu sifat mazmumah, haram. Tapi kalau menunjukkan kebaikan supaya orang tiru, itu mahmudah, sifat terpuji. Jadi bila kita tengok orang tu tunjuk kebaikan, sangka baik. Dia sedang buat contoh. Ada yang suka derma, ada yang suka tolong, betul? Ni dah kita ni bangsa hati busuk. Kita hati perut kita busuk. Lebih busuk dari perut ikan lagi. Tengok orang viral sedekah sini, nunjuk tu. Hati busuk. Hati busuk. Hati sakit, hati dengki, hati busuk. Apa salah kau sangka baik? Bagus yang dia buat. Aku bila nak jadi macam tu, harap-harap aku kaya juga nak jadi macam tu. Kan kaya dok. Ataupun kita kata harap-harap ada orang yang kaya-kaya tiru dia. Senang orang pakai miskin. Bagus juga tu buat macam tu. Mudah-mudahan jadi sindiran pada orang kaya yang lain. Dia tak ada jawatan, dia tak ada pangkat, tapi sanggup tolong orang macam tu. Baguslah. Mudah-mudahan yang berpangkat, berjawatan, bertanggungjawab pun tersindir, terkesan. Ni tak mendengki tu, sombong tu, nak nunjuk-nunjuk kaya tu, nak nunjuk-nunjuk tu. Hati kita busuk. Hati busuk ni datang benda baik pun kita kata jahat. Hati kita kalau busuk, orang bagi kuih pun kita kata orang hantar santau. Dah hati busuk. Tapi kalau hati baik, orang nak buat jahat pun dia kata orang tu nak buat baik.
Kalau hati baik, orang tu datang nak buat jahat, dia akan bersangka baik. Dia kata orang tu bagus datang, padahal orang tu bawa racun tu. Tapi oleh kerana hati dia baik, kita hati busuk, orang datang bawa makanan, kita kata jangan makan tu, ada santau dalam tu. Hati busuk, jahat sangka, tak berhenti-henti kita. Semayang tak tinggal, dai lekuk dah. Bukan lebam, lekuk dai. Tapi sangka busuk, sangka hati, sangka jahat tak tinggal-tinggal. Na'udzubillah min zalik. Mana baik kita ni? Sebab tu panggil sifat mazmumah, tak payah banyak. Cukup ada satu je Allah bencilah. Tenggelamlah yang qiyamul lail kita tu. Tenggelamlah yang haji kita tu. Tenggelamlah hajah kita tu. Ada satu je sifat ni dalam hati, Allah benci kita. Tak peduli kau haji setiap tahun ke, kau haji setiap petang ke, tak peduli. Kau mengaji pagi petang siang malam tak berhenti ke, dalam hati ada benda busuk, Allah benci. Kau ngaji pagi petang siang malam, dalam hati ada dengki, Allah benci. Tak payah banyak sifat lain, cukup dengan dengki satu je. Apatah lagi kita ni bukan dengki je, ujub ada, takabur ada, riak ada, macam buah rambai. Penyakit hati dalam hati kita ni macam buah rambai. Bukan dengki je, ujub pun ada, riak pun ada, takabur ada, cinta dunia ada. Mengaji tu sengih seorang. Ni kalau aku mati dalam tidur ni, husnul khotimah ni. Muji-muji diri sendiri. Dah. Sungguh inilah ilmu tasawuf. Ilmu ni dia tak ada nak memuji diri. Ilmu ni dia tak ajar memuji diri. Ilmu ni nak mengajar, mencela, mengkeji, memaki, hamun diri sendiri. Ni ilmu ni. Ni ilmu ni, sebab tu orang tak suka ngaji ilmu ni. Sebab orang suka puji diri. Ni nak kena cela diri. Kalau cela kawan tak apa. Kau ni apalah bengap sangat mama. Dul. Apa kau ni bengap sangat? Kata ke orang senang. Cuba cakap diri sendiri, apalah bengapnya aku ni tak semayang. Boleh? Mana sanggup nak cakap macam tu? Apalah bengap sangat aku ni, Allah bagi sihat tapi tak semayang. Apalah bangangnya aku ni, Allah bagi sihat tapi tak nak mengaji. Ada macam tu sanggup? Minta maaf lah, kita ni jenis suka puji diri sendiri. Dah baik lah kita. Cela orang senang lah. Cela diri sendiri tengok. Orang tu jahat, orang tu jahat, orang tu jahat. Cuba cakap diri sendiri jahat. Tak cakap kecuali dengan terpaksa. Terpaksa cakap. Saya ialah jahat. Memang saya yang jahat. Itu cakap terpaksa. Biasa tak situasi tu? Itu biasa. Itu terpaksa cakap. Itu cakap bukan dengan ikhlas. Awak ialah yang baik, saya jahat, semua saya jahat. Memang saya jahat. Itu tak pakai. Itu tak pakai. Itu tak ikhlas. Tu ketawa-ketawa tu. Iyalah tu. Tak sungguh. Kalau dalam keadaan senang-senang, tenang-tenang kita nak cela diri sendiri, taklah. Baik kita cela orang. Berbuah hati. Daripada cela diri sendiri jadi bodoh dia cakap. Apa jadi bodoh nak cela diri sendiri? Bahkan mencela diri sendiri itulah sifat terpuji. Allah sayang, Allah suka, Allah redha. Sebab hamba yang mencela diri sendiri ni adalah hamba yang mengenal hakikat diri dia sendiri. Dia tak marah kalau orang caci dia. Dia tak marah sebab dia tahu memang hakikat diri dia tak elok. Kau katalah dia benda buruk-buruk, memang dia terima. Sebab memang tu hakikat diri dia. Kotor, jijik, buruk, berhajat, lemah, dhaif, jahil, bengap, buta, pekak. Betul tak? Itu hakikat diri dia kan? Sebab tu orang yang betul-betul kenal diri dia dan terima hakikat tu, dia tak akan marah dengan celaan orang. Dia tak akan marah dengan celaan orang. Sebab dah memang dia tahu hakikat dia begitu. Sebab tu dia boleh terima. Kita tak boleh terima orang cela kita. Sebab kita terlupa hakikat diri kita. Kita rasa kita baik, kita rasa kita cantik, kita rasa kita hebat, kita rasa kita pandai. Kita lupa hakikat diri kita yang hina. Dalam perut kita ada berak, ada tai, ada kencing. Mati jadi busuk, jadi bangkai.
Cerita pasal tanah, nanti mati kena himpap dengan tanah. Oh, cerita tanah aku. Sekian ada tanah. Tunggu nanti tak lama lagi mulut kita isi dengan tanah pula. Duk bangga dengan tanah, nanti mulut kita penuh dengan tanah. Kena tuamkan mulut kita kat tanah tu. Cium tanah tu. Yang kita banggakan dulu. Yang kita sombong dengan orang sebab banyak tanah tu. Yang kita bakhil dengan tanah kita tu. Na'udzubillah min zalik. Mengaji ni, takut mengaji ni sebenarnya. Sebab benda ni Allah akan uji kita. Tapi tak ngaji tak boleh pula. Tak nak baca tak boleh pula. Harap Allah tolonglah kita. Kalau Allah bagi ujian pun Allah juga yang selamatkan kita. Amin ya Rab. Bila Allah bagi ujian, bagilah ujian yang padan patut dengan tahap keimanan kita. Dah, mana tempat berhenti? Mana tadi? Maka kerana lidah kelakuan. Tu lidah kelakuan tadi, lisanul hal tadi tu. Maka kerana lidah kelakuan itu terlebih fasih. Mana terlebih fasih ni? Terlebih memberi kesan daripada lidah perkataan. Kadang cakap banyak kali, berbuih mulut. Boleh buat basuh kereta. Boleh buat snow wash. Punya banyak buih yang keluar cakap. Marilah mengaji, marilah belajar. Berbuih. Macam snow wash tu. Punya banyak buih, boleh basuh kereta. Kita bayangkan kalau mulut ulama tu, dia punya air liur tu macam buih tu, dah boleh buat basuh kereta, tak payah beli-beli dah. Kaup aja buih mulut dia orang tu buat basuh kereta. Punya banyak, berbuih dah mulut. Ajak kita ni mengaji. Mari mengaji, jangan tak mengaji, bahaya tak mengaji, bahaya beramal tanpa ilmu. Kita buat bodoh je, buat tak reti je. Cakap lagi, berbuih-buih. Boleh buat kereta, pergi basuh je. Punya banyak. Tak bagi kesan. Tapi kadang-kadang kita terkesan, lebih terkesan dengan kelakuan dia tu. Dia cakap lebih kurang ni, tapi tersentuh kita bukan sebab perkataan dia. Kelakuan dia tu yang menyentuh kita, menyebabkan kita jadi nak berubah, nak jadi baik. Sebab akhlak yang ditunjuk tu Nabi SAW kan, yang banyak masuk Islam sebab apa? Tunduk, pecah hatinya dengan akhlak Nabi SAW. Bukan dengan sebab pedang, tapi pecah hatinya, remuk hatinya bila tengok akhlak Nabi tu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampak tu? Lisanul hal Nabi tu tadi. Kelakuan dan keadaan Nabi tu tadi, yang lemah lembut tu tadi tu. Akhlaknya yang sangat-sangat mulia tadi, yang menyebabkan orang kafir nak masuk Islam. Maka jadilah yang demikian itu lebih baik tadbir di dalam pekerjaan agama, ilmu dan ibadat, dan terlebih tegah tilik. Terlebih tegah tilik. Maka jika engkau kata apa hal murid serta orang yang mujtahid. Murid ni apa? Orang yang berjalan kepada ibadat dengan zahir dan batin. Dia beribadat zahir dan batin. Itu murid ataupun dipanggil salik. Dia berjalan, makna dia usaha taat kepada Allah zahir dan batin dia. Tinggalkan maksiat zahir dan batin. Itu murid. Yakni orang yang murtad, bukan murtad kafir tu. Ini murtad dengan buat. Yakni orang yang membaikkan dirinya dengan mujahid, dengan bersungguh-sungguh. Adakah duduk bertaulan akan mereka itu atau diasingkan bagi mereka itu? Adakah kita boleh berkawan dengan orang yang bersungguh-sungguh buat ibadat, yang seronok kepada ibadat? Adakah kita ni bagus berkawan dengan orang macam tu, ataupun tinggalkan orang-orang jenis macam tu? Ketahui olehmu di masa yang akan datang, insya-Allah. Ketahui olehmu di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, beri kesihatan, beri keafiatan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah pilih kita sentiasa belajar. Tak lupa anak bini kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita. Mudah-mudahan Allah beri keinsafan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu kefahaman. Yang mana agama tu, ilmu itu sangat penting dalam usaha mencari bekalan mati ni.
Kita ni sebab tak nampak kepentingan ilmu agama tu, tak nampak kepentingannya, tak nampak bahaya kalau tak ada, tak nampak dan tak faham kerugiannya, itulah yang membuatkan kita tak nak belajar. Sebab kita tak nampak yang kata rugi kalau tak belajar. Kita tak nampak yang maksud rugi tadi tu. Rugi tang mana kalau tak belajar agama ni? Elok je kaya, boleh makan macam biasa. Rugi tang mana? Aku tak mengaji agama, elok je berniaga, untung hari-hari. Rugi tang mana kalau tak belajar agama? Aku boleh semayang juga, tak belajar pun. Rugi tang mana? Tak faham sebab Allah tutup. Hamba tu minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami benda yang benar itu benar, dan rezekikan kepada kami melakukannya. Wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang jahat, yang tak elok itu jahat, tak elok yang batil itu tunjukkan batil, dan beri taufik kepada kami untuk kami meninggalkannya ya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, sebab banyak lagi ilmu yang kita nak kena belajar, banyak lagi ilmu yang kita tak amalkan lagi. Kalau amal pun tak ikhlas, dan macam-macam lagi benda yang merosakkan amal. Jadi kita harap Allah Ta'ala beri umur yang panjang serta berkah kepada diri kita, umur yang berkah. Dan mudah-mudahan Allah beri kesihatan, keafiatan yang berkah, harta benda yang berkah, keluasan rezeki yang berkah, yang halal lagi berkah. Dan mudah-mudahan Allah lahirkan di kalangan kita anak cucu cicit keturunan kita hingga kiamat, anak-anak yang soleh, orang-orang soleh, orang soleh bertakwa. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita para wali-waliullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, ibu bapa kita yang banyak berkorban, banyak bersusah payah untuk menjaga kita dengan penuh kasih sayang. Mudah-mudahan Allah sampaikan sekalian pahala amal ibadah kita kepada ibu bapa kita, kepada datuk nenek moyang kita, kepada keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat di dalam hati isteri kita, hati isteri-isteri kita, yang mana dalam hati mereka ada hasrat, ada impian, yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah kabulkan dengan keberkahan, ketaatan dan keikhlasan mereka mentaati suami. Mudah-mudahan dengan berkah ketaatan mereka, pengorbanan mereka kepada suami, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat yang tersembunyi di dalam hatinya. Sesungguhnya Allah mengetahui. Begitulah juga mudah-mudahan Allah kabulkan segala impian, hasrat yang baik-baik di dalam hati para bapa-bapa, suami-suami yang kadang-kadang ada di dalam hatinya nak memberi yang terbaik untuk anak bini dia, tapi tidak diberi, tidak ada peluang, tidak ada kemampuan. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengerti, sesungguhnya Allah maha mengetahui. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi, mengkabulkan, mempermudahkan, menunaikan segala impian dan hajat-hajat yang baik-baik di dalam hati-hati suami yang bertakwa, yang soleh, yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita semua mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah mendapat syafaat daripada para alim ulama di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah meminum air telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar dalam keadaan kebangkitan yang baik, yang mulia, bersama orang-orang soleh, bersama-sama orang solehah, orang yang bertakwa, orang yang dekat, yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberatkan timbangan neraca amal ibadah kebajikan kita. Mudah-mudahan ditetapkan hati kita sewaktu kita nak melangkah ataupun nak menyeberangi titian siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah tetapkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga tanpa hisab dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sekadar itu. Salah silap, kekurangan, kelemahan, tak apa, maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Ya Karim, terima kasih semua. Semang-semang je 5 minit 10 minit. Allah. Mana bang? Hari ni ditahan Abang sebelum masuk ni abang kena pergi buang luar.
Jemput. Terima kasih kawan-kawan yang join, yang share. Terima kasih yang ikut kelas maghrib tadi, yang ikut kelas sekarang. Waalaikumsalam Ustaz guys. Waalaikumsalam guys. Sama-sama guys. Terima kasih guys. Itu tahu belakangnya. Amin. Barakallah. Amin. Baik. Selamat rehat. Lewat dah ni. Rehat. Besok Isnin nak pergi kerja besok. Ada nak pergi kerja besok. Berehat. Lewat dah. Itu buku jalan. Mudah-mudahan dalam rahmat Allah dan redha Allah dan keampunan Allah. Ada kan bukan yang biji-biji Oh, yang biasa lah dia. makan pagi malam sebelum tidur tu biji saya. Kita botol Saya tak pernah nampak orang letak gambar di Twitter. Ustaz macam mana? Lazman. Awak lagi advance lagi Lazman. InsyaAllah. Terima kasih. Amin ya Rabb. Doa yang baik-baik dikembalikan untuk kalian semua. Amin ya Allah. Sama-sama doa. Baik, boleh. Selamat Kak Na. Baik. Jalan depan. Abang Zack. Baik. Amin ya Rabb. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita ngaji insya-Allah. Amin ya Rabb. Tak. Biji dua kan. Letak InsyaAllah. Boleh sambung baik insya-Allah. Fi amanillah. Dipermudahkan. Abang tak payah gigit tak apa. Jemput minum. Bismillah. Minum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu Allahumma barik lana. Wa sallallahu alaihi wasallam. Tuan mana tu? Jemput. Pasti tumbul. Jemput minum kawan-kawan. Pasti tumbul. Ayah syik. Jangan main kitab bergerak jangan main. Orang kalau tak nak beli kat kitab ni tak tahu. Dia dah bergerak dah ni. Bismillah. Ada satu dah amal tu dia tak diri dah Ustaz. Mudah dalam tu. Tak tu memang. Dah. Dia hati koyak. Andi kau ya. Ada. Abang Jasri. Main-main pakat makan ni apa namanya? Otak. Jemput makan. Zam-zam. Amin ya Rabb. Doa dah tadi, doa semua dah. Doa dah semua. Saya tolong baca doa. Saya harapkan amin kalian. Saya harapkan amin daripada insan-insan pilihan kalian ni. Saya tolong bacakan doa. Saya harap dengan asbab amin kalian Allah Ta'ala terima. Saya harap bila kawan-kawan tolong aminkan Allah terima. Kau sendiri lah rasa. Biasa je. Kau rasa lah diri. Mohon. Makan otak-otak le. Jumpa esok guys. InsyaAllah Syed Muhammad. Barakallahu fiikum. Ada puji. Ini dah biasa. Kurang. Beza orang Arab tu di dalam Makau. Ini ada. Selamat malam, selamat rehat. Otak-otak balut dengan roti. Oh ya ke Azman? Sebab dia kahwin dengan Makau. Oh, otak-otak balut dengan roti Azman Singapura dia kata balut dengan roti Kat Singapura dia orang makan macam tu kot. Nampak Ustaz. Duduk dengan tak bau dengan roti. Abang duduk. Oh, kat Singapura dulu abang duduk tak ada macam tu. Dia budak bila ni? Budak orang nak. Azman baru nak. Azman ni otai. Dia kata dia duduk Singapura lama tak nak jumpa pun. Gua lah Azman. Mak sihat Azman. Ibu sihat ibu. Minta doa
Oh, kedai roti ada macam tu. Abang, kedai roti ada buat macam tu abang. Baru mesti tu. Abang ni dulu abang duduk Singapura, abang uzlah aku tak campur orang. Lama aku tak campur. Mana abang nak tahu? Kadang-kadang kat situ tak campur apa. Dia campur. Singapura punya tulang merah sangat champion. Tulang merah apa tulang merah? Sup. Sup. Ha? Kawan manager. Oh ya. Artis itu dia tak minggu datang makan. Ha. Sedap tak? Makan pula dia juga. Gebok. Dia boleh merah. Gebok tu semua merah. Ha. Merah. Saya pun boleh suka makan. Nak rasa. Sedap. Oh ya ke kat Melaka sekarang tak ada? Kat Melaka tak ada? Tak boleh buat. Azman kat Melaka tak ada lagi gearbox merah tak ada. Umar gearbox. Dia kejap dia kan. Banyak lagi. Dia merah. Patut pakai lighting kan. Ada. Ya Allah. Aduh. Oh, siap gearbox gearbox merah Merah kan? Lampu tak makan. Tak makan. Lampu tu dia tengok. Lagi merah. Tak makan. Merah. Dah bang dah. Buka gerai gearbox merah. Macam mana kita nak buka gerai? Sepi kita tak tahu. Kitab ni boleh bergalih-galih Masya Allah. Azman nampak kitab ni boleh bergerak Ini otak-otak ni pemuka selera. Sasal, ya awak lama je tak dengar. Itulah tu. Tak ada lagi dalam Melaka, tak pernah lagi tahu ada gearbox merah ni. Oh, nampak bergerak itulah Azman. Saya pun Masya Allah, dia boleh bergerak Azman bukan kaling-kaling Azman. Digital, terima kasih. Tak itu lah. Okey dah, berehat. Selamat malam sahabat semua. InsyaAllah terima kasih join live. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Ni apa pula? Azman, Maggi pula Azman. Maggi sahabat, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam saya ingat dah habis tadi. Lepas makan otak-otak ada Maggi pula. Bismillahirrahmanirrahim. Maggi berapa apa? Maggi goreng. Tak ada 50 lagi kan? Maggi goreng. Awak je pakai kan? Ini memang lelah. Bagi isi Siapa ada Maggi kat rumah tu buatlah. Ikut lagu. Jemput makan. Ni Dia makan mas. Maggi makan dengan roti juga. Masya Allah, habis semua makan dengan roti je ada kan. Mana? Tambah ni. Maggi. Nak lagi tambah. Maggi pun makan dengan roti juga. Habis semua dia sumbat dengan roti. Ya, bang. Dari abang tinggalkan Itulah Azman ni. Nampak tak dia tengah beli abang. Dia tengah beli. Maggi makan dengan nasi tu pernah lah try. Dapur tak ada. dulu boleh. Nampak? Nak di keluar motor kita. Terus keluar sekali boleh buat sini. Sini dah ada kitab pedoman sembahyang jemaah belum? Cari kitab pedoman sembahyang jemaah. InsyaAllah nak baca. Rasa nak baca kitab pedoman sembahyang jemaah sini. Ganti dengan kitab itu. Nanti kita taklimul aulad. Kitab pedoman sembahyang berjamaah. Sembahyang 20 tahun dah makmum dengan Saya buka pun.
Kat pondok dia. Bagi bukan untuk pondok. Rumi. Jam. Ya. Ayam berjemaah. Ayam berjemaah. Tak Jawi boleh Jawi. Jadi, hari yang lain tak tahu lah Ustaz. Apa belajar Jawi tak? Boleh. Okey, tak boleh. Ada. Jadi. Masa tak 5 alat kan? Boleh lah. Boleh. Boleh man. Boleh belajar. Minggu depan buat. Kita ni ni. Betul. Kita pedoman sembang jemaah. Nanti saya letakkan dalam beg. Kan ada orang buat burger Maggi. Burger Maggi ada, lempeng Maggi ada. InsyaAllah minggu depan kot kita mula nak. Ha? Apa? Ada. Saya. Nak bagi gigi. Kita pedoman sembang jemaah. Nanti saya letak dalam beg kuning kita tu. Cepat sampai lah. Jadi ayam baik. InsyaAllah. Ni saya pondok bubuk sampah. Apa? Tapi ini dekat pondok ada. Pondok kita ada. Nanti kita bagi-bagi. Dia. Ada dah. Dah ada. Ada dah. Siapa? Tak buat Ustaz. Oh, dekat Ustaz Raud Tahu Melaka. Itulah kalau dekat Melaka boleh dapat Ustaz Raud. Ustaz Raud. Ustaz Raul dapat yang Yang Rumi. Tapi kita pakai Jawi lah. Boleh Ustaz, boleh. Sebab ada orang wakaf. Sebab ada orang wakaf kitab tu. Jadi kita nak manfaatkan lah. Kita nak manfaatkan. Tambah. Tambah dah. Rasa macam dah.